Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Satu peristiwa besar yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah peperangan Badar Al-Kubra. Bulan Ramadan pada zaman Nabi SAW, iaitu pada tahun kedua Hijrah, menyaksikan satu peperangan pertempuran yang begitu penting di antara kebenaran dan juga kebatilan. Allah Ta'ala rakamkan dalam beberapa ayat daripada surah Al-Anfal berkaitan dengan peperangan Badar ini. Antaranya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Dan ketika Allah menjanjikan kepada kamu dua kumpulan, ihda at-ta'ifatain, yang satu itulah yang akan kamu jumpa. Dalam ayat ini Allah menyebut tentang dua kumpulan yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW, bukan bermaksud kedua-duanya, tetapi hanya salah satu daripadanya. Cuma latar belakang kepada kisah peperangan Badar ini menyebut asalnya bukannya umat Islam keluar daripada rumah masing-masing untuk berperang. Mereka hanya ingin mengambil barang perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, tetapi Abu Sufyan telah menghantar maklumat kepada kawan-kawannya di Mekah. Lalu di Mekah mereka bermesyuarat, kafir Quraisy telah bersetuju untuk menghantar satu pasukan tentera. Inilah yang disebutkan salah satu daripada dua kumpulan. Beberapa pengajaran dan juga kita kata ibrah yang boleh diambil daripada peperangan Badar Al-Kubra ini secara ringkas. Yang pertama adalah di antara kehendak dan kemahuan manusia dengan kehendak Allah Ta'ala yang maha berkehendak, yang pasti akan berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dalam peperangan ini, umat Islam asalnya nak mengambil barang perdagangan, tetapi yang Allah kehendaki adalah pertempuran dan peperangan, dan ia betul-betul terjadi, iaitulah kumpulan, iaitu tentera yang datang daripada Mekah. Yang kedua adalah kepentingan at-tadarru', iaitu kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah. Ditunjukkan juga dalam peperangan ini bagaimana Nabi SAW betul-betul merayu, berdoa, merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemenangan dalam peperangan ini. Bahkan dalam ayat yang ke-9 Allah rakamkan, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, ketika kamu istighatsah, berdoa dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, kemudian Allah makbulkan, فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, dan Allah makbulkan kamu, iaitu umat Islam dan Nabi SAW. Yang ketiga adalah berkaitan dengan bantuan daripada para malaikat. Ini suatu perkara yang benar-benar terjadi dan kita yakin dan beriman kepadanya. Dan yang keempat adalah benarnya alam barzakh. Dalam peristiwa ini, selepas selesai peperangan Badar Al-Kubra, Nabi SAW bercakap di hadapan mayat-mayat daripada orang-orang kafir Quraisy. Lalu Umar tanya kepada Nabi SAW, adakah mereka mendengar? Nabi jawab kepada Umar, tiadalah mereka itu nak dibandingkan dengan kamu, melainkan mereka sangat mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan selepas kematian seseorang itu, kita semua akan masuk satu alam yang dipanggil alam barzakh. Ia benar-benar wujud. Oleh itu, marilah kita bersedia dan persiapkan diri kita kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, peperangan Badar Al-Kubra perlu untuk kita baca dan juga teliti. Selain ia berlaku pada bulan Ramadan,
ia banyak pengajaran dan pedoman yang boleh kita ambil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.